Terima kasih Encik Rizwan kerana dapat bersama dengan kita pada petang ni, bersama dengan semua yang lain, terutamanya pendidik dan barisan kepimpinan sekolah yang dapat bersama untuk sesi kita pada petang ini, petang Jumaat 13 hari bulan Januari tahun 2023. Tajuk yang saya pilih hari ini ialah Inspect what you expect. Dan tajuk ini berkait dengan prestasi kerja yang cemerlang. Tapi bila kita nak ke arah prestasi kerja cemerlang, kita harus ada pemantauan, kita harus teliti, kita harus lihat dengan rapi segala persiapan dan sebagainya. Khususnya bila kita beri sesuatu tugas tentang sesuatu projek atau program maupun di sekolah, di PPD atau di JPN atau maupun di kementerian, ya. So kita buat satu pengawalan yang rapi kalau kita nak harapkan prestasi yang cemerlang. So, tentang ini saya suka apa yang ditulis oleh Brian Tracy dalam buku dia yang bertajuk Motivation, dan agaknya perkara yang sama juga diutarakan oleh banyak penulis yang lain yang sebut tentang prestasi kerja. Tapi yang penting dalam nak mencapai prestasi kerja yang cemerlang, yang terpuji, kita harus amalkan prinsip inspect what you expect. Next slide please. Hari ini saya nak minta ucapkan terima kasih kepada Cik Siti, ya, kita punya koordinator teknikal bagi program kita, kerana slide ini saya bagi input, beliau bantu sediakan kerana saya ada masalah dengan komputer saya. Beberapa key itu ada masanya berfungsi dan ada masa tidak berfungsi, termasuk space bar. So besoklah saya nak betulkan ni. So anyway, thank you kepada Siti dan juga Hazwani, dua orang tunjang kepada program CDL ini. Bagaimanakah kita dapat tafsirkan hasil atau prestasi kerja yang cemerlang? Kita sudah beri sesuatu tugasan, but how do we know kita apa prestasi kerja yang kita harapkan? Apa juga pun, walaupun ia melibatkan PDP, apa prestasi kerja yang kita anggap PDP itu cemerlang? How do we define it, right? Dan juga tugas-tugas lain yang kita beri dalam sesebuah sekolah itu. The what and how of excellent performance, okay, by an individual. Mungkinkah kita boleh letak umpamanya seperti kriteria, tempoh masa kita tetapkan untuk siapkan tugas tersebut? Kalau itu merupakan satu kertas kerja dan sebaiknya kemudiannya untuk event yang berkenaan. Dan kadang-kadang tahap kualiti yang dihasratkan. Kita mesti tetapkan what do we mean by quality tentang program itu. Kita tidak boleh buat tanggapan bahawa guru kita atau pegawai kita tahu tentang kualiti yang kita hasratkan. It must be the best. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat 2 atau 3 siri yang sebelum ni, saya sebut tentang Kodawari. Konsep di negara Jepun yang bermaksud mencari kesempurnaan. Sentiasa mengarah ke kesempurnaan. Walaupun kita tahu kesempurnaan itu bukan mudah kita nak capai, tapi kita letak satu benchmark yang tinggi. Saya masih ingat 20 tahun, 25 tahun dahulu, JPN Perak dia letak slogan dia Perak number 1. Itu satu benchmark yang dia letak. Mungkin mustahil nak capai, nak jadi Perak number 1 dalam the whole country dari segi prestasi, keputusan, public exam dan sebagainya, SPM, dan pada masa itu PMR dan sebagainya. Tetapi itulah kodawari mereka tu. The perfection that they are chasing. So bolehkah kita juga letak ada satu masa dahulu pun kita di ada jabatan yang letak zero defect.
Jadi apa jua kita buat, dia nak zero defect. Kalau surat keluar daripada jabatan, tak adalah salah ejaan, tak adalah salah dia punya siri, rujukan dan sebagainya. So how do we get all this zero defect dalam prestasi kerja yang kita hasratkan? Dan we must have a target, we must have a standard yang kita nak capai. It's okay, menggunakan perkataan it's okay, yeah, that's fine. Itu boleh. It's okay. Itu tak akan mengarah ke kecemerlangan. Itu ala kadar sahaja. You'll always be doing apa istilahnya mediocre work. Mediocrity, bukan cemerlang. Tapi kalau kita nak hasilkan sesuatu yang cemerlang, kita tetapkan beberapa kriteria. Termasuk jangka masa dan juga kualiti. Kualiti dari segi apa? Right. Malam isteri saya, sekolah mereka baru adakan majlis apresiasi untuk tingkatan 5. So banyak juga saya bincang dengan beliau di rumah. Tapi itulah kita nak cari what is the best quality from that satu event bila nak rancang. Dan kadang-kadang perancangan ni bukan seorang yang melibatkan the whole team. Termasuk dengan nasihat dan kepimpinan daripada pihak pengurusan sekolah. It's a collaborative event. It's not one person's success. Semua kena terlibat dan semua kena bantu. I am a firm believer in teamwork. Daripada zaman saya di IAB dan di kementerian, di bahagian dasar dan di bahagian pendidikan guru, di bahagian sukan, especially sukan. You need teamwork. You need penglibatan semua, bantuan semua orang, idea semua orang. Next slide, please. So, oleh kerana kita nak cari kecemerlangan itu, pastikan kita meneliti apa yang kita harapkan. Be sure to inspect what you expect. As a leader or as a guru, anda ada expectation daripada murid pun. Tapi perlu ada sentiasa inspect di sini maksudnya apa? Pemantauan. Penelitian. Jangan beri dan lepas tu lepaskan begitu saja. Dan pada hari the moment of truth kita dapati ia tidak mencapai hasrat apa yang kita harapkan. So menjadi penting, menjadi keutamaan bahawa bila kita beri sesuatu tugasan, kita pastikan kita memantau. Kerana itu akan dapat mencapai apa ekspektasi kita. So remember this, be sure to inspect what you expect. Jangan terkejut bila hari berkenaan anda dapati bahawa jauh daripada. Perkara ini pernah berlaku pada saya. Saya tak mau sebut di mana, tetapi kemudiannya bila dah lepas, saya panggil pegawai tersebut, saya beritahu pada beliau bahawa perkara A ini tidak boleh berlaku. Ia tidak mencapai standard. But maybe it's my fault kerana I did not inspect and dia tak tahu apa ekspektasi saya. Mungkin sebelum tu apa yang dibuat tu, apa yang lazim itu dikira sebagai the standard. So belajar daripada itu, kita jangan sekali-sekali hanya menuding jari, tapi kita bersama-sama, we give the support and then kita beri tunjuk ajar, kita beri haluan. Tapi ingat, dalam proses memberi tunjuk ajar, memberi hala tuju, we don't want to create more followers. The role of leadership, the role of leaders is to create more leaders, not more followers. Kalau cara itu, ia lebih macam saya arah, you buat. Right? We don't want that. Kita tidak mau regimented thinkers. Kita tidak nak authoritative thinkers. Ada kuasa authority baru dia mula fikir macam mana nak buat. No. So the role, walaupun kita beri hala tuju, kita beri tunjuk ajar, kita beri bimbingan, kita letak ekspektasi pada kumpulan kita, pada tim kita, pada murid kita, pada guru kita, pada pemimpin sekolah dan sebagainya, kita harus ingat bahawa kita bukan nak create more followers but more leaders. So
cara dia berbeza, right? When you want to create more leaders, you give them certain level of professional autonomy. Bagi sedikit empowerment, tapi kita bimbing mereka. Next slide, please. Lebih penting tugas yang diberikan, it's a big job, lebih keraplah pemantauan. Kalau tugas itu tak tugas yang berat, bukan event yang berat, tak apa. Tapi kalau itu adalah satu event yang besar, melibatkan martabat negara, melibatkan martabat Jabatan Pendidikan, PPD atau sekolah, make sure you know what level it is dan pastikan ya, lebih banyak kerap kita memantau, lebih banyak kerap kita memberi bimbingan, lebih banyak kita menyokong, kita turun padang. Orang pengurusan, dia akan kata, as a leader, do not forget to dirty your hands. As a teacher, when your students are doing a project, make sure you turun padang dan bantu mereka, bagi mereka sokongan dan semangat. Individu yang tahu bahawa tugas yang diberikan itu penting apabila jadual pemantauan ditetapkan. Kalau kita ada jadual atau kita tidak jadual pun kita tetapkan, okay, every Friday we will discuss about this program. So kita tahu bahawa every Friday maklumat baru perlu ada. Jangan amalkan pendekatan beri tugas dan lupakan selepas itu. Yes, kita beri empowerment, kita beri sokongan, tetapi pemantauan itu adalah sebahagian daripada pengurusan. One of the functions of management. Besides leading, besides providing leadership. So jangan beri tugas dan lupakan selepas itu. Jangan beri arahan kepada murid, lepas itu kita tinggalkan. Kita perlu bimbing. Kalau kita bimbing, biar kita sedang bina kepimpinan dalam kalangan murid juga. Next slide, please. Ingat bahawa pemantauan memberi mesej, tugas itu adalah penting. Pencapaiannya penting. Prestasinya penting. Dan orang yang melakukan kerja ini pun penting juga. Mungkin ada setengah kriteria atau ciri pada individu itu untuk memimpin projek itu atau mengetuai program itu. So, remember that bila pemantauan pun kerap, the importance of the job diutarakan, right? Dan yang kedua, orang yang melakukan atau pasukan yang melakukan kerja itu sama penting. Dan bila kita lakukan ini, akhirnya bila berjaya, apa yang kita bina dalam individu? A sense of personal value. Saya boleh capai. Higher self-esteem. Bila satu-satu projek kita buat di sekolah atau di mana-mana pun, bila berjaya akhirnya, kita dah rancang, dah lepas segalanya berjalan dengan lancar, tak ada apa yang berlaku. You feel a sense of achievement dan self-esteem you untuk buat semula, diletak semula sebagai ketua projek, anda ingin nak buat semula dan mungkin lebih baik. And personal value, kerana anda nak pastikan program atau projek itu berjaya. Apa jua program, maupun ia berkait dengan akademik atau co-akademik. Any kind of project. Next slide, please. Setiap individu tahu apa yang perlu dilaporkan. Feedback harus kena beri kepada siapa kita punya ketua. We must not forget that. Kerana bila kita beri feedback kepada ketua, kita juga dapat feedback. Kerana dapat pandangan dan sebagainya, it's fine. That's why kalau ada pemimpin dalam kumpulan ni, make time for your officers. Make time untuk cikgu anda. Saya, my last posting dekat IAB, kerana the whole day sibuk dengan, selain daripada meeting, kadang-kadang surat kita mula tengok pada pukul 5 petang, 6 petang, baru mula surat. Kalau saya beritahu pada pegawai, kalau nak jumpa lepas pukul 6 pun boleh, pukul 7 pun boleh, 7:30 malam pun tak apa. Because if it is very important, I have to be available to my officer. Itu pandangan saya lah. Mungkin ada yang mempunyai pandangan yang berbeza. Kerana bagi pegawai setengah itu mereka memerlukan keputusan dan sebagainya.
So we have to make them, give them priority. Perkara penting ya yang kita laporkan ya. Apakah yang akan menandakan bahawa segala kerja telah disiapkan dengan lengkap dan jayanya berasaskan prestasi yang cemerlang dan tempoh masa yang ditetapkan. These two factors lah. What is the quality yang kita harapkan dan tempoh masa. Daripada situ kita akan tahu bahawa quality itu sangat luas. Kita boleh letakkan banyak ciri di bawah tu. So daripada situ kita tahu bagaimana kita nak buat andaian atau buat satu penilaian bahawa apa jua projek itu berjaya. Next one, please. So when people perform, they feel like winners. When dia lakukan projek itu, dia dapat, bukannya mungkin kita bawa pasukan kita untuk pertandingan sukan, mungkin tak menang banyak gold medal, tapi kita segalanya berjalan dengan lancar, bas kita tiba, pelajar dapat makan, hantar balik ke rumah, everything, is done well. It's not about winning alone, tetapi cara kita merancang itu secara efektif dan efisien. Right? Tidak ada apa-apa kekangan dan sebagainya. So when you get to do that, you are a winner already. From there, you get the joy of work. Why? Why do you get the joy of work? You know what you have to do well. You know how to do and how to do it well. You know the time frame. Saya sebut banyak kali hari ini. Tempoh masa itu sangat penting. And most importantly, you know the quality yang nak diharapkan. Dan saya selalu sebut, quality ini kita sendiri pun boleh tetapkan. Kodawari kita sendiri. Pencapaian ke arah perfection. Put your own standard. Last year saya mengajar, tapi saya tahu saya boleh PDP, saya boleh bertambah lebih baik. So keep your own standard. How can you reach perfection in your teaching? What do you need to do? Apa yang perlu dibuat? So itu adalah perkara-perkara yang penting. You know what to do well, you know how to do it well, you know the time frame, you know the quality required of any work that is given to you. Sesiapa pun, walaupun barisan kepimpinan sekolah, barisan pemimpin pertengahan, guru, ataupun murid, dan juga pemimpin dalam sistem, maupun di PPD, JPN, dan di kementerian. So go for it. Please inspect what you have to expect. What you plan to expect, you must inspect. So maksudnya, pantau apa yang anda harapkan agar tidak tergelincir daripada landasan yang anda harapkan. Standard yang institusi harapkan. It's not about one person standard. It's about the institutional standard. Okay. Last slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya seperti biasa saya akan akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. So kalau kita nak meneroka ilmu, biarlah kita dapatkan ilmu itu daripada pelbagai sumber, maupun daripada internet, daripada buku, dan daripada makalah, majalah dan sebagainya. Atau kita minum kopi, mungkin saya duduk bersama Encik Rizwan, minum teh tarik, saya dapat mencungkil minda beliau, pick his brains, dan saya dapat idea juga. Remember, there is no end. There's no kodawari for me. I think going towards there's no perfection, banyak untuk kita nak capai lagi. So, akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, Encik Rizwan. Minta maaf, panjang sedikit.